أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما اللهم يسر ولا تعسر بالتمم بخير أمين أمين يا رب العالمين قال الله تعالى في الكتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيصيب أمتي داء الأمم يا رسول الله وما داء الأمم الأشر والبطر والتكاثر والتناجش في الدنيا والتباخت والتحاسد حتى يكون البخي أو كما قال رواه Imam Al-Hakim. Baik yang saya hormati tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan pertemuan pada pagi ini bersamaan dengan 27 Oktober bersamaan dengan 10 Rabiul Awal. Kita menanti lagi 2 hari, yakni satu hari yang besar, satu sejarah yang besar berlaku di dalam Islam, yakni kelahiran junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka insya-Allah pada pagi ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala insya-Allah sama kita akan membahas dan membincangkan sedikit tajuk yang mudah-mudahan memberikan kebaikan kepada agama kita, kepada manfaat kehidupan kita dan kepada amalan amal soleh yang akan kita bawa wa amil lima ba'dal maut suatu hari nanti insya-Allah. Ya, mudah-mudahan. Baik. Kita akan berbincang tajuk berkaitan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam disebabkan hari ini saya yakin ramai orang yang tengah duduk serabut perut melihat percaturan ataupun seolah-olah mereka ni buat satu bentuk permainan pada politik negara yang membuatkan kita jadi makin serabut dan makin mual, makin menyampah dengan apa yang berlaku. Tidak dinafikan ada sebahagian daripada kalangan politik, ahli-ahli politik ini yang ikhlas mereka berjuang, tetapi disebabkan terlalu banyak yang negatif membuatkan yang kita hari ni seolah-olah hilang arah. Nak terjun lompat Pakistan api, nak mai kot sini, nak ni, nak selamatkan tengkok sendiri, nak ni apa semua sebagainya, membuatkan rakyatlah yang seolah diperjudikan nasibnya, sehingga kan kalau kita tengok di Sabah baru ni berapa ramai keluarga yang terputus bekalan makanan. Kita tengok juga macam mana hari ni keluar dalam sinar harian berkaitan pasaraya mengalami impak yang sangat teruk daripada kesan COVID-19 dan pertambahan kes yang sangat mendadak sehingga kan kemarin all time high punya kes 1,200 lebih. So benda-benda ini bermula, bibit permulaan itu datang daripada manusia yang sangat pentingkan diri sehingga akan menjadikan mudarat itu ditanggung oleh orang-orang yang tidak bersalah lah pada saya. Ya, jadi insya-Allah pada pagi ini untuk sesi live kita akan berbahas berkaitan bagaimana tentang akhlak Nabi SAW dan pengkhususannya kita akan berbincang macam mana politik Nabi SAW agar mudah-mudahan daripada kalangan saya dan tuan-tuan politik itu tidak salah, malah dalam Islam baginda Nabi SAW menyebut as-siyasah, yakni politik itu benda yang perlu pada agama, tetapi janganlah disebabkan politik itu kita merosakkan agama insya-Allah. Jadi pada 170 orang yang ada bersama dengan saya mohon jasa baik tuan-tuan agar boleh tak bantu saya untuk share. Sebabkan lama tak live di Facebook, membuatkan engagement organik dia akan jadi agak bermasalah. Jadi saya mohon jasa baik agar bantu saya untuk share. Kalau 170 orang ni bantu untuk share, mudah-mudahan kita dapat mendatangkan lebih 300 ke 400 orang insya-Allah dengan asbab tuan-tuan semua. Saya tak minta banyak, saya cuma minta jasa baik daripada tuan-tuan agar bantu saya untuk sebarkan kepada orang ramai, mudah-mudahan memberikan kebaikan kepada kita semua. Dan untuk makluman, anjuran live pada pagi ini adalah daripada PKI KWSP Seberang Jaya Pulau Pinang, dan mereka memaklumkan minta bagus KWSP bukan semata-mata hanya menyimpan duit kita, tetapi juga memberikan saham akhirat untuk kita semua insya-Allah dalam kesibukan, dalam kepenatan, dalam permasalahan yang kita lalui. Masih lagi mereka memikirkan untuk membuat manfaat dari sudut kuliah-kuliah sebegini. Mudah-mudahan daripada
agensi ataupun organisasi yang lain juga, jabatan-jabatan lain juga boleh buat benda yang sama, tidak menggunakan permasalahan sebagai satu bentuk dasar masalah yang tak dapat untuk kita hidupkan diri dengan Raudatul Jannah ataupun taman-taman syurga, maka kita manfaatkan dengan teknologi yang ada. Dengan asbab teknologi pagi ni hampir 200 orang dah dapat sama-sama untuk kita dalam sesi live ini, insya-Allah. Dan mudah-mudahan berfaedah. Just bantu saya untuk share semua, dan share lagi dalam grup-grup dan sebagainya, insya-Allah. Dan mudah-mudahan memberi kebaikan, dan insya-Allah kalau hari ini kita boleh capai kepada 500 peserta, 500 penonton, saya akan hadiahkan satu buku kepada tuan-tuan, buku e-book berkaitan Nabi SAW yang baru kita siapkan minggu lepas, sempena dengan Maulidur Rasul. So, saya dengan tim Darul Murtada kita siapkan satu buku ringkas berkaitan biografi baginda Nabi SAW. Tapi bantu saya dulu share kepada 500 orang yang lain, insya-Allah saya akan hadiahkan secara percuma kepada tuan-tuan sahabat-sahabat saya semua, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan kebaikan untuk kita semua. Baik muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita akan bercakap tentang akhlak Nabi SAW. Kita akan berbicara tentang bagaimana susur kebaikan kehidupan Nabi SAW yang menjadikan sampailah hari ini lebarnya sumbangan Nabi itu sehingga 1400 tahun masih lagi memberikan kesan dan faedah kepada kita semua. Mana ada makhluk yang setelah dah meninggal lama orang masih sebut-sebut? Tak ada, tuan-tuan. Kehidupan kita hari ni, kita mungkin nampak hebat, kita nampak mulia ni ketika kita hidup je. Orang sanjung kita, orang angkat kita, orang puji kita, orang kata macam-macam, orang bagi kita makan makanan yang sedap, orang bagi pakaian yang elok kat kita, orang bagi kenderaan yang hebat. Hanya ketika kita hidup. Mana ada ketika kita mati dah 100, 200 tu orang cerita pasal kita, tak ada dah, tuan-tuan. Tetapi ada seorang makhluk yang disebut juga, dikategorikan the most famous and orang yang paling berpengaruh di dunia adalah baginda Nabi SAW, duduk pada kedudukan yang pertama. Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Barack Obama, apa semua segala mak nenek nama-nama besar itu, mereka ini famous, tetapi mereka tidak all the time. Mereka hanya hidup dan gemilang di zaman-zaman mereka, tetapi berbeza dengan Nabi SAW, kegemilangan Nabi SAW sehinggalah 1400 tahun pun setiap hari tidak kurang daripada 500 juta orang yang akan menyebut nama Nabi SAW. Contohnya di dalam solat kita, kita akan selawat ke atas Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maka itu adalah sebutan yang sampai hari ini kita baca menjadi rukun dalam rukun solat kita. Maka benda-benda yang sebeginilah yang sepatutnya kita tanam dalam diri kita agar boleh mendatangkan manfaat. Ada orang kata, kenapa kita bercerita tentang Rasulullah? Kita dah hidup zaman 2020, Nabi tu 1400 tahun lepas. Maka tuan-tuan, kenapa kita berbicara dan bercakap tentang Rasulullah? Mana mungkin kita mendatangkan rasa cinta kepada Nabi SAW tanpa tuan-tuan kenal susuk tubuh ini? Mana mungkin kita nak merasakan kasih kepada Rasulullah tanpa kita kenal kepada susuk tubuh yang penuh dengan kehebatan dan kegemilangan ini? Maka Nabi SAW, kita akan berbicara tentang satu hadis dan juga kita akan berkaitan isu-isu politik yang sedang berlaku yang sangat menyakitkan kepala. Tuan-tuan telan Panadol pun tak boleh. Telan dengan mesin-mesin yang buat ubat Panadol pun rasa duk pening tu lah. Bukan takat paracetamol. Telan dengan mentol-mentol pun rasa duk serabut lagi kepala otak kita hari ni. Jadi Alhamdulillah, dengan sebab tuan-tuan bantu dah cecah 300 orang. Sejom kita bawa ke 500 orang pula. Dengan semua 300 yang terlibat, bantu saya untuk share. Yang kedua, bantu saya untuk tag nama kawan-kawan kita, nama pasangan kita. Kalau kita sebagai seorang suami, tag isteri kita. Mana tahu dia duduk di rumah, duduk vacuum, duduk basuh kain, duduk selipat baju, duduk membawang tu, dapat juga dia mengisi kehidupan dia dengan kuliah. Kalau kita sebagai isteri, tag suami, dia kata suami saya kerja, tak apa, time kerja pun kalaulah tidak mengganggu urusan pekerjaan hakiki dia sambil dia dengar kuliah. Kalau kita ada anak-anak yang mungkin duduk di universiti, hari ni tak ada kelas, kena semua belajar daripada rumah, tag nama-nama mereka. Ada nama gambar, ada markah-markah, tag mereka. Kalau sebelum berkahwin kita boleh mengaji bersama, insya-Allah mudah-mudahan selepas berkahwin pun Allah kekalkan
kebaikan untuk kita sama-sama belajar dengan pasangan hidup kita, barulah kita akan hidup di dunia dan dibangunkan di akhirat bersama, insya-Allah. So bantu saya share dan bantu saya tag kepada semua sahabat-sahabat. Mudah-mudahan kita target 500, kita target 1000, itu adalah benda yang boleh memberikan manfaat bersama, insya-Allah. Baik muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka bila sebut tentang Nabi SAW, ada satu hadis ketika mana seorang sahabat namanya Abdullah Al-Jadali radhiyallahu anhu datang bertemu dengan Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha ni adalah anak kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan juga isteri kepada baginda Nabi SAW. Maka ketika Abdullah Al-Jadali datang bertemu dengan Rasulullah, datang bertemu dengan Aisyah, Abdullah Al-Jadali tanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, siapakah Nabi SAW? Apakah akhlak Nabi SAW?" Tanya, siapa Nabi SAW ni? Abdullah Jalali tanya. Maka sahabat ni biasalah mereka selalu untuk nak, dia panggil curiosity mereka sangat tinggi. Sifat ingin tahu, sifat ingin kenal, sifat dia ada banyak benda-benda yang sebegitu. Maka ketika mana Abdullah Al-Jadali ni bertemu dengan Aisyah dan ditanyakan berkaitan perihal akhlak Nabi ni macam mana, maka Aisyah radhiyallahu anha menjawab, lam yakun fahishan wala mutafahishan wala sakhaban fi aswakh wala yajzi bi sayyi'atin sayyi'ah walakin ya'fu wa yasfahu. Nah, satu hadis yang insya-Allah mudah-mudahan memberikan manfaat untuk perbincangan kita pada pagi ini. Aisyah menjawab kepada Abdullah Al-Jadali, akhlak Nabi ni ada beberapa komponen. Akhlak Nabi SAW ini ada beberapa perkara dan teras utama yang menjadi keagungan, kehebatan Nabi SAW itu sendiri. Di antaranya kata Aisyah radhiyallahu anha, yang pertama akhlak Nabi SAW ini lam yakun fahishan wala mutafahishan. Yang pertamanya Nabi SAW ini Nabi tidak ada sifat yang keji. Nabi tak ada perangai keji. Nabi tak ada, bahasa orang Kedah panggil ni, Nabi tak ada perangai huduh, tak ada. Nabi tak ada perangai yang pelik-pelik. Macam kita ni tuan-tuan, kita ada perangai-perangai kita yang pelik-pelik ni. Ada orang yang dia suka kata ke orang, ada orang yang dia suka bohong, ada orang yang dia macam-macam. Dia tak ada kencing manis, dia suka kencing orang. Ada orang yang dia ni perangai dia jenis kalau duduk cakap duduk dengan si A, dia cakap tentang si B, duduk dengan si B, dia cakap tentang si A. So kita ni ada banyak perangai-perangai yang orang boleh kenal kita. Tuan-tuan, hari ni cuba bayangkan, pagi ni cuba kita posisikan, kalau Allah takdirkan kita mati, tuan-tuan, agak-agak orang akan ingat kita pasal apa? Maksudnya, kalau Allah takdirkan kita mati, agak-agaklah orang akan bercakap pasal kita ni tentang apa? Contoh, kalau orang yang banyak menderma, orang akan ingat dia sebagai dermawan. Saya yakin, bila sebut nama satu ikon yang besar dalam negara kita, Ustaz Abid Liu, kita dah tahu dah siapa hamba Allah ini. Seorang dermawan yang besar hatinya, lembut dakwahnya. Kita dah tahu dah. Kita dah boleh buat satu gambaran, satu frame berkaitan nama yang kita sebut. Kalau sebut tentang ahli-ahli politik, kita dah lah, ni kaki kencing ni, yang ni gila kuasa ni, ni nak jadi PM, tak berhenti-berhenti kerja nak jadi PM, yang habis PM tepi pun tak apalah. Kita dah tahu dah gambaran, bila sebut pada nama, kita tahu dah susuk tubuh itu pada apa. Persoalannya, pernah tak kita bincang, pada diri kita, orang nampak apa? Pada diri saya, tuan-tuan nampak apa? Pada diri tuan-tuan, orang nampak apa? Sebab pada Rasulullah, orang dah tahu dah. Bila sebut tentang Rasulullah, orang dah kenal dah. Ini adalah As-Siddiq, orang yang sangat benar dari sudut perkataannya. Tak ada nak cakap muhong-muhong, tak ada. Sehingga kan dalam sejarah macam mana, tengok. Yang disebutkan politik Nabi SAW ni hebat tak hebat. Kalaulah disebut dalam riwayat, dahulunya Nabi SAW ni, pernah satu hari Nabi SAW panggil Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Dipanggil Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sayyidina Ali ni adalah menantu Nabi. Dia juga adalah khalifah yang keempat dalam Islam. Ketika Sayyidina Ali karamallahu wajhah datang ke rumah Nabi SAW, maka baginda Nabi SAW ini adalah peristiwa sebelum peristiwa hijrah. Sehari sebelum peristiwa hijrah, didatangi oleh Sayyidina Ali, Nabi jemput. Maka kata Nabi SAW kepada Sayyidina Ali, "Wahai Ali, ketahuilah, ini harta-harta yang banyak." Nabi tunjuk satu gerombolan harta yang banyak. Ada emas, ada perak, ada geran tanah, ada macam-macam ni. Maka Sayyidina Ali karamallahu wajhah ni terkejut. Bila tengok, awak banyak sangat harta ni.
Sebab setahu dia, Nabi SAW ni bukan orang yang suka menghimpunkan harta. Nabi ni kaya, tetapi Nabi tak himpunkan harta. Ada Nabi bagi, ada Nabi bagi, ada Nabi bagi, ada Nabi bagi. Maka saat ketika mana baginda Nabi SAW memaklumkan kepada Sayyidina Ali dan menunjukkan di dalam rumahnya ada banyak harta-harta ini, maka kata Nabi SAW, ketahuilah wahai Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ini adalah harta-harta amanah yang diberikan oleh orang ramai untuk aku menjaganya. Sebab zaman tu tak ada bank. Zaman tu tak ada Ar-Haji Bank lah, tak ada bank-bank yang kita boleh simpan duit atau simpan barang-barang berharga. Maka ketika itu, golongan puak-puak orang-orang Quraisy di Mekah ini, kalau mereka nak keluar, maka orang yang only mereka percaya adalah Nabi SAW. Muka tak malu puak-puak ni. Dia tak mau beriman dengan Nabi SAW. Tapi dia tahu tidak ada orang yang lebih boleh dipercayai melainkan Nabi SAW. Mereka tak terima dakwah Islam ketika tu. Tapi dia kata tak, orang lain semua tak boleh pakai. Seorang ayah tidak mempercayai seorang anaknya. Seorang suami tak percaya isterinya. Seorang isteri tak mempercayai suaminya. Sehingga kan harta mereka itu, mereka eksklusifkan. Kalau mereka nak keluar, only orang yang layak menjaganya adalah Nabi SAW. Betapa bersifat jujur dan amanahnya Nabi dalam menguruskan harta, sehingga kan orang yang membenci pun mengakui kredibiliti ataupun kejujuran Nabi SAW. Baik, saya nak tanya soalan cepu cemas kepada tuan-tuan 400, hampir 450 orang. Terima kasih tuan-tuan. Dengan asbab tuan-tuan daripada tadi 100 orang, sekarang dah hampir mencecah 500. Jom kita pakat-pakat bantu bagi cecah 500. Cukup 500 orang, kita bagi, saya akan penghujung nanti saya akan hadiahkan buku kepada tuan-tuan, khas eksklusif buku berkaitan Nabi SAW yang baru kami siapkan beberapa hari yang lepas. Jadi saya, tuan-tuan bantu saya sebarkan macam sahabat-sahabat kita, Nurul Nur Mak Saad, dia tag kawan dia Zuraidah Naflah. Pakai dok tag ni bagus. Ni Sahliah Suparman, subhanallah, dia tag habis. Jiran sebelah, jiran atas, jiran bawah, bawah tanah, habis semua dia tag. Mudah-mudahan memberikan manfaat dan kebaikan. Ke Anum Abu Bakar pun ada bersama kita. Ramai sahabat-sahabat kita yang orang hebat ni bersama kita pagi-pagi ni. Maka saya tak tanya soalan cepu cemas kepada tuan. Kalau tadi orang di bumi Mekah ni, orang-orang Quraisy ni, kalau nak keluar musafir, tempat yang mereka akan simpan harta adalah di rumah Nabi. Maksudnya orang percaya Nabi ni sampai peringkat macam tu. Orang nak keluar mana-mana tinggal kunci Lamborghini, nak tinggal emas, tinggal perak, tinggal dinar, dirham mereka pada rumah Nabi SAW. Betapa integritinya Nabi dalam menjaga harta orang, mendapat kepercayaan manusia. Saya nak tanya soalan cepu cemas pada tuan-tuan. Kalaulah tuan-tuan hari ni ada harta yang banyak, ahli politik mana yang agak-agak tuan-tuan nak simpan harta kat rumah dia? Maksudnya ahli politik mana yang tuan-tuan akan nak bagi, YB jaga duit saya, cuba bagi tahu sikit. Ni soalan cepu cemas sikit ni. Tapi cuba jawab tengok. Agak-agak tuan-tuan, orang ahli politik mana yang kita nak pergi kata ni, YB boleh tak tolong jaga duit saya? YB boleh tak jaga ni geran kereta, geran rumah saya ni YB? Agak-agak tuan-tuan. Ada tak? Mungkin ada, tetapi dengan nilai yang sangat sedikit. Kan? Kalau kita nak cari macam almarhum Tuan Guru Ni Aziz Ni'mat yang menjadi menteri besar selama 20 tahun lebih. Tetapi tuan-tuan cuba tengok dari segi keuzurannya kadang-kadang lebih daripada kita lagi. Dari segi pemilikan hartanya tak ada apa-apa. Walhal jadi menteri besar. Kan? Banyak daripada projek-projek yang dia boleh ambil. Banyak daripada benda-benda duit-duit, elon-elon yang dia boleh tamak untuk diri dia. Kan? Syarikat-syarikat JLC di bawah kerajaan negeri Kelantan, apa salahnya lantik dia sebagai pengurusi? Kan? Dapat elon buta 10-20 ribu. Kan? Lantik 5 syarikat, dah dapat 100 ribu. Kan? Dapat elon menteri besar lagi. Dapat elon sebagai adun lagi. Oi, tuan-tuan, kaya kalau nak ikut tu. Tetapi adakah berlaku kepada almarhum Tuan Guru Ni Aziz? Jawapannya tidak. Kan? Kita tengok sehinggalah almarhum Tuan Guru Ni Aziz meninggal sekalipun, tak ada harta yang nak boleh ditunjukkan, yang nak dibawa, yang nak difaraid yang begitu banyak. Tak ada. Kok ada harta di Gostan ke, Dagestan ke? Kan? Tak ada. Sehingga kan yang ada hanyalah rumah yang ada di belakang Masjid Pulau Melaka. Yang kedua di antaranya, ni bukan nak cerita tentang politik, tapi saya sendiri secara pengalaman,
Saya mengajar ni Masjid Rusila dah hampir ni tahun yang ke-6. Bermula pada tahun 2015, saya baca kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman. Dan sekarang saya baca kitab Ayyuhal Walad ataupun kitab Risalah Auladiyah. Pada PKP tu terhentilah sekejap. Secara peribadi, ini bukan saya tak mentouch bab politik. Tapi secara peribadi, saya tengok macam mana Tuan Guru Haji Adi Awang. Nah, sebab rumah Masjid Rusila dengan rumah Tok Guru ni berkembang. Keluar pintu belakang tu, terus masuk rumah Tok Guru. So Allah takdirkan alhamdulillah anak-anak saya semua Tok Guru jadi yang tahnik. Dan beberapa kali saya dapat datanglah, dapat sesi eksklusif dengan Tok Guru jadi, dapat makan dengan dia, dapat sarapan dengan dia, buka puasa dengan dia. Sebabkan saya duk mengajar di Masjid Rusila tu, Allah takdirkan kemudahan tersebut dengan cara macam tu. So waktu pi di rumah dia tuan-tuan tahun 2016 2017 saya ingat saya. Waktu saya datang naik di rumah dia ni, saya tengok, ya Allah, waktu tu isu yang rodok tu, fitnah ni macam-macam lah. 90 juta lah Tok Guru dapat duit ni sebagainya. So waktu saya pergi tu, Allahumma salli ala Muhammad, saya tengok rumah Tok Guru Haji Adi Awang ni, sehingga kan rumah dia dimakan oleh anak-anak. Kan nak naik kawasan, nak naik lambu, dia panggil nak naik macam, nak naik sebelum masuk kawasan ruang tamu tu kan ada kawasan macam luas ni. Saya tengok tu dah mula ngongek-ngongek dah bunyi dia. Walhal ketika tu dia ni bekas menteri besar, dia ni ahli parlimen, maksudnya dari segi allowance dia orang buat kiraan hampir 80,000 sebulan. Tak patutlah macam tu sebab per kapita tahunan dia sekitar 960,000. 960,000 ni tuan-tuan, kaya kalau ikut. Dah boleh beli buat banglo dah. Tapi tak. Pakaiannya dia tak pakai baju LV, dia tak pakai beg Chanel. Dia tak pakai pun. Yang dia pakai adalah jubah yang berharga 100. Yang dia pakai di dalamnya adalah kain pelekat cap gajah duduk tu baru 20-30 ringgit. Serbannya bernilai 3-40 ringgit. Kepiahnya hanya bernilai 100 ringgit. Jamnya hanya bernilai kurang daripada 5,000 ringgit. Maka walaupun dari segi sudut pendapatannya yang sebegitu, kan? Takut kita tengok. Saya sampai peringkat, wallahi tuan-tuan, kalau tanya kawan-kawan saya, jumpa kawan-kawan kontraktor saya kata nak tak jom kita pakat ramai-ramai, kita renovate rumah Tok Guru. Maksudnya saya buat keluar 10,000, kawan ni buat keluar 10,000, kita collect 10 orang dapat 100,000, kita renovate rumah Tok Guru jadi bagi cantik sikit. Kan malulah kita. Kita bukan nak pandang dia sebagai presiden parti, tapi nak pandang dia dari sudut kemuliaan dia sebagai seorang ulama yang tersohor di dunia ni. Orang-orang lain negara lain hormat dia, orang lain angkat dia sebagai tokoh ulama, sebab tu sebagai timbalan ketua kesatuan ulama dunia. Takkan kita nak biar macam tu. Tuan-tuan, bila kita dah himpun duit, kita sampaikan kepada Tok Guru Haji Adi Awang. Tuan-tuan mengejutkan, dia kata apa? Tak payah. Dia kata tak payah, gunakan duit tersebut untuk bagi kepada orang yang lebih memerlukan. Tuan-tuan, saya tanya tuan-tuan, saya kata buang sat fahaman-fahaman politik kita ni, letak di atas dasar untuk kita nak beriman ni. Saya nak tanya tuan-tuan, kalaulah ada orang yang main dia kata nak bantu renovate rumah kita. Maksudnya dia nak buat keluar duit dia renovate rumah kita. Tuan-tuan, berapa ramai yang akan tolak? Cuba jawab saat dalam ni. Ada tak yang akan tolak? Dok ni kita cakap ikhlas-ikhlas. Ni sebab saya sendiri yang agak ajak kawan-kawan ni, bila nak bagi Tok Guru tak mau. Tok Guru kata tak ya, bantu orang yang lebih susah. Padahal kami ni nak tolong juga, kami nak tolong khidmat. Tok Guru terimalah duit kami, kesiankan kami. Kami nak pahala juga. Tok Guru kata tak payah. Bukan ni, dia belum sampai peringkat memerlukan macam tu. Tuan-tuan, meleleh air mata kita memikirkan waktu tu, ya Allahu Rabbi, mulianya susuk tubuh ni. So saya sebut waktu tu. Saya kata apa pun orang kata, saya doa satu je, moga sampai mati saya boleh kekal istiqamah duduk dengan orang-orang soleh yang macam ni, yang tidak meletakkan dunia dalam hati dia, yang tidak meletakkan satu benda kebaikan. Dia kata Tok Guru Subhat dengan UMNO. Baik, cuba cek balik satu benda. Lepas tu saya kata buang Puan Mazna. Dari segi kefahaman politik ni letak sebelah. Kita nak bincang tentang macam mana kehidupan yang boleh mendatangkan manfaat ni. Saya tak mahu yang negatif. Dan berpakat dengan UMNO disebabkan apa? Nak menyelamatkan mudarat yang lebih besar. Dan sampai peringkat LGBT ni boleh jadi berleluasa. Sampai peringkat kronisme itu diangkat balik. Sedangkan dulu orang angkat satu kerajaan itu untuk nak menjatuhkan kronisme, rasuah. Tiba-tiba yang diangkat itu buat benda yang sama juga. Maka mengambil mudarat yang paling ringan daripada kekuasaan itu jatuh ke tangan orang bukan Islam, maka orang Islam ambil balik. Maka terpaksa berlakunya tahalus siasi ataupun kerjasama politik, walaupun ada mudarat dari sudutnya, tetapi saya yakin daripada pihak pimpinan ni mereka dah fikirkan mana yang terbaik. Maka sebab tu
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya mengharapkan hari ni, sebab tu saya berbalik kepada soalan cemas tadi, siapa orang politik yang agak-agak kita letakkan keyakinan yang tidak sifat keji, maka hari ni mungkin susah kita nak jumpa. Hari ni mungkin susah untuk kita nak jumpa orang yang betul-betul berjuang dalam politiknya bukan untuk kepentingan diri, tetapi untuk kepentingan manfaat kepada rakyat. Kebanyakannya yang terlibat adalah untuk kepentingan diri. Baru pegang jawatan sikit, terus dia expand kepada pemilikan harta yang luar biasa. Jadi menteri besar, tiba-tiba boleh beli rumah sampai juta-juta ringgit. Jadi ketua menteri, tiba-tiba boleh beli rumah dengan nilai 3-4 juta. Sedangkan tengok daripada elannya, tak boleh beli pun dengan sepatutnya dengan harga yang sebegitu. Sebab apa? Wujudnya sentimen-sentimen di atas kepentingan diri. Pada satu kes berlaku pada 4 tahun yang lepas, bekas satu menteri besar dalam negeri, dalam negara kita ini ditangkap dan dah dibuktikan bersalah, dituduh bersalah di atas amla anti money laundry disebabkan dia tak boleh nak declare harta. Dia beli rumah dengan nilai cash lebih daripada 3 juta ringgit. Maksudnya bila SPRM check minta declare harta tu datang daripada mana, dia tak boleh nak declare sebab dia cuma bekas doktor gigi. Mana boleh beli cash sampai 4-5 juta? Mana hang dapat ni? Gigi siapa? Hang cabut banyak sangat. Habis gigi ayam, lembu, kambing semua cabut perasan. Maka bila tak boleh nak declare, maka dia dipenjarakan selama 12 bulan ketika tu. Sebab apa? Wujudnya kepentingan-kepentingan. Sebab tu Aisyah kata apa? Lam yakun fahishan. Nabi SAW tak ada satu sifat yang keji. Saya bercita-cita satu benda lah. Saya bercita-cita tuan-tuan. Di zaman Sayyidina Umar Abdul Aziz, macam mana nak diberikan jawatan kepada ahli-ahli politik? Tadi menarik tuan-tuan. Di zaman Sayyidina Umar Abdul Aziz, syarat nak menjadi ahli politik adalah Allahumma salli ala Muhammad, seseorang yang nak bertanding ataupun nak dilantik sebagai gubernur ataupun esko ataupun yang berhormat lah kita panggil, kalau di Malaysia ni YB kan, maka syaratnya mesti dia declare harta. Mesti buat declaration nilai property yang dia miliki. Maksudnya saya kalau nak bertanding, contohnya saya kena buat declaration dulu. Berapa nilai harta saya, nilai semasa harta. Contohnya saya ada tanah sekian-sekian, saya ada rumah sekian-sekian, saya ada harta dalam bank sekian-sekian. So saya kena declare, contohnya di harta saya ada RM100,000 sebelum saya jadi ahli politik. Dan syarat yang ditetapkan oleh khalifah ketika tu Sayyidina Umar Abdul Aziz adalah mana-mana pemimpin yang nak bertanding, yang nak menjadi wakil rakyat, maka saat ketika mana dia nak naik tahta itu, dia memiliki 100,000, maka ketika mana dia nak meletak jawatan nanti atau nak turun daripada jawatan tersebut, juga hartanya mesti memiliki dengan nilai yang sama. Declare harta ikut komunis. Saya rasa kena cek balik tu. Declare harta ikut komunis sebab di zaman Sayyidina Umar Aziz dah berlaku benda ni. Dan di zaman Nabi SAW pun Nabi minta para sahabat ini declare harta-harta mereka agar apa? Tidak berlakunya urusan fitnah pada masa akan dapat masa depan. Kalau tidak, nanti ada harta-harta yang tidak diketahui, maka di situ akan wujudnya unsur-unsur fitnah yang akan berlaku di dalam kehidupan. Maka Sayyidina Umar Abdul Aziz letakkan syarat, hang nak bertanding, declare harta. Kalau sebelum bertanding ada satu botol air, ketika bertanding pun sama ada dengan nilai yang sama atau yang lebih kurang. Lebih tak boleh, kurang tak apa. Saya nak bertanding ada RM1,000,000. Selepas bertanding duit ada RM500,000, boleh. Tapi jangan selepas bertanding, selepas dah ada jawatan, menjadikan nilai itu 1.5 juta. Maka kat situ yang akan inquiry benda itu yang jadi salah. Kalau buat di Malaysia agak-agak tuan-tuan, syarat nak jadi di politik Malaysia, kena declare harta dulu, kemudian kena pastikan saat memegang jawatan itu tidak menambah nilai harta, kecuali mengurangkan. Agak-agak ramai dah jadi wakil rakyat. Baru betul wakil rakyat. Kalau kamu mengkayakan diri, dia tak jadi wakil rakyat. Kan? Kalau jadi ini adalah wakil untuk diri sendiri. Maznah Marikan, baik saya faham, tak apa. Soal ada ahli politik yang tak bayar LHDN itu, dia wajib juga jawab nanti. Kalau bukan pada mahkamah dunia, mahkamah akhirat. Jangan bimbang. Kita bukan nak berbicara untuk saya nak taksub, nak suruh tuan-tuan dan saya taksub kepada ahli politik mana-mana. Tidak. Yang salah tetap salah. Matlamat tidak menghalalkan cara. Cuma perbincangan kita adalah untuk kita sudut pandang macam mana Nabi berakhlaknya, Nabi dalam berpolitik, sehingga kan musuh pun boleh menyenangkan.
Musuh jadi senang dengan Nabi. Kalau tak senang, mana mungkin musuh mempercayai untuk memberikan harta kepada Nabi SAW ketika mereka musafir. Kalau nak keluar ya, harta tu Nabi jaga. Kalau nak keluar ya, harta Nabi jaga. Maksudnya sangat dipercayai sungguh. Kalaulah berlaku, saya sangat berimpikan benda tu berlaku lah. Ahli politik nak bertanding, declare harta, selepas mana sampai habis pegang portfolio, kena ada banyak tu atau kurang daripada tu. Kalau itu berlaku, saya rasa subhanallah, sangat makmur. Sebab kita ada ramai tuan-tuan, orang yang betul-betul bekerja ikhlas mereka untuk bagi manfaat kepada masyarakat. Kan? Hatta yang bukan Islam pun ada, kita tengok kan, angka kentang. Kan, hari-hari kerja dia, hari-hari cari orang susah, cari orang ni, kan, sampai dia peringkat buat keluar duit dia, kan, Ustaz Abid Liu, kan, Dr. Zulkifli Al-Bakri, sekarang beliau duduk pada kursi politik. Dan dia sebut apa? Tuan-tuan, saya dengar sering perkataan tu. Saya pernah program di Kuala Terengganu, dia ajak sarapan sekali, dia kata apa? Saya nak jadi menteri yang paling miskin di Malaysia. Dia statement tu keluar daripada mulut dia. Dia kata dia ni nak jadi menteri yang paling miskin di Malaysia. Sebab tu dia kerja bagi duit ke orang. Tuan-tuan, satu amalan yang baik yang Tuan Guru Dr. Zulkifli Al-Bakri amalkan, setiap hari dia akan pastikan dia akan sedekah. Setiap hari itu adalah rutin wajib pada dia. Sebab tu dia akan bawa cash, dia tengok orang kat pasar malam dia bagi, dia tengok orang dekat lampu isyarat dia bagi, dia tengok orang duk bawa kayuh beca dia bagi. Sebab apa? Nak kepada manfaat kebaikan tadi. Dia dah memang niat bukan nak jadi menteri yang paling kaya, nak jadi menteri yang paling miskin di Malaysia. Ada ke ramai tak yang ada keinginan yang macam ni? Ramainya tidak. Kebanyakannya berebut-rebut sehingga kan nak mendapatkan mengumpul kekayaan daripada jalan-jalan, daripada kehidupan dalam kehidupan harian dia. So akhlak Nabi yang pertama tadi apa? Nabi SAW tidak ada sifat yang keji. Yang kedua kata Aisyah radhiyallahu anha, wala mutafahishan. Baginda Nabi SAW wala mutafahishan. Nabi SAW sekali-kali tidak mencari kesalahan orang lain. Nabi tak ada maksa nak pergi robek salah orang, nak pergi rosak aib orang, nak mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Baik, terima kasih banyak kepada semua. Alhamdulillah dah mencecah 630 orang. So saya nak minta jasa baik 600 orang ni pula. Jom sahut cabaran untuk kita share lagi ramai, untuk kita cecahkan 1,000 pagi ni insya-Allah. Mudah-mudahan boleh tuan 1,000. Saya percaya pada tuan-tuan insya-Allah. Dengan sebab berkat ramai-ramai ni, Allah memberikan keberkatan kepada kita semua. Boleh tak bantu share dan tag kawan-kawan yang lain? Mudah-mudahan sama-sama dapat kita berbincang secara baik berkaitan akhlak Nabi SAW sebagai pedoman dan panduan untuk kita semua insya-Allah. Baik, yang kedua, Aisyah kata apa? Nabi SAW ini adalah seorang manusia yang mana wala mutafahishan. Nabi sekali-kali tidak nak mencari salah orang lain. Hari ini dalam lensa kehidupan kita, kita lebih banyak nak mencari salah orang daripada mencerminkan salah diri. Kita banyak nak membetulkan kesilapan orang daripada nak membetulkan kesilapan diri. Kita banyak nak bercakap tentang orang daripada nak bercakap dan membetulkan tentang percakapan diri sendiri. Maka benda ini perlu untuk kita sama-sama ambil berat. Tuan-tuan ingat, setiap makhluk Allah Subhanahu wa taala Allah janjikan, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Allah kata pada dalam surah Yasin ayat 65, al-yauma nakhtimu ala afwahihim, di mana pada hari yang mana nantinya wa tukallimuna aydihim, kita duduk di hadapan Allah, nanti mulut semua akan dikunci. Wa tukallimuna aydihim, dan ketika tu tangan saya dan tangan tuan-tuan yang akan bercakap. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan ketika tu yang lebih kita takut dan bimbangkan, tangan dan kaki bercakap di hadapan Allah Subhanahu wa taala menjadikan penyaksian. Maka ketika hidup kita sibuk atas urusan orang, maka tangan dan kaki akan cerita, ya Allah, inilah dulu hamba Allah yang hari-hari tugasnya hanya mencari salah orang, yang mana tugasnya hari-hari mencari kesilapan orang, untuk berbalah, untuk bergaduh. Maka tuan-tuan, sampai bila tuan-tuan dan saya nak bergaduh? Sampai bila kita semua nak didik masyarakat dengan kebencian? Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata, sayusibu ummati daul umami,
umat aku nanti akan tertimpa dengan satu penyakit-penyakit umat yang terdahulu. Al-ashar wal bataru wat takasur wat tanajus fid dunya wat tabakhut. Nabi kata di antara penyakit yang akan kena kepada aku wat tabakhut, penyakit yang saling benci membenci, wat tahasud hatta yakuna al-bakhyu, penyakit hasad dengki, hatta yakuna al-bakhyu, yang akan mendatangkan, yang akan bawa kepada perpecahan dan perbalahan, pergaduhan, sehingga tidak dinafikan sampai peringkat berbunuhan. Kan tuan-tuan, hari ni kenapa kita nak sebarkan mesej-mesej kebencian lebih daripada kebaikan? Kan? Raja duk bergaduh, tuan-tuan, kesian. Tuan-tuan tengok, cuba tengok apa yang berlaku hari ini. Disebabkan pergaduhan-pergaduhan pihak-pihak tertentu, yang menerima tempias, yang menerima mudaratnya adalah siapa? Rakyat-rakyat bawahan. Kan? Hari ini 30 juta rakyat terkesan. Jutaan orang yang sedang mengalami inflasi. Jutaan manusia yang duduk pada kadar kemiskinan yang dulunya mereka mungkin B40, kan, golongan orang-orang B40, B20 yang agak selesa dalam hidup, tetapi hari ini tak dah. Kan? Sinar harian keluarkan hari ni. Kan? Di pasaraya tuan-tuan, sale nak buat RM70 pun dah susah. Kan? RM70 pun payah. Bayangkan pasaraya sewa nak kena bayar 3-4 ribu sebulan. Nak balik model tu pun tak boleh dah. Kan? Makut menunjukkan bahawasanya teruk sangat dah. Kan, di Sabah beberapa hari lepas kan, seorang pakcik naik sampan ligan. Polis mari dengan sebab apa? Nak minta bantuan. Sebab dia kata bukan untuk diri dia, nak minta tu untuk 70 keluarga di kampung dia yang perlukan bantuan. Dengan asbab mujahadah pakcik tadi, alhamdulillah selesai lah bantuan mais dan sebagainya. Tetapi masih ramai wujudnya golongan-golongan orang yang memerlukan. 2-3 hari yang lepas, staf-staf kami pergi di satu kampung di belakang kami ni. Satu keluarga yang dalam rumah tu ada 13 orang, ada 4 keluarga. Rumah yang kecil. Kan? Kenapa jadi susah sangat? Sebab dia kena minor stroke, isteri dia ada darah tinggi, membuatkan ada batas dan limitasi untuk dia bekerja. Bukan dia saja malas ke apa tuan, dia kerja rajin, tapi nak buat macam mana faktor kesihatan dan juga keadaan yang tidak membenarkan. Sebab tu hari ni apa pun yang kita nak buat, fikirkan tentang orang-orang lain. Fikirkan tentang orang di bawah kita. Tuan-tuan, kadang-kadang kita ni nampak senang. Kita bergaduh dalam atas kesenangan. Tetapi ada orang yang asbab pergaduhan kita, mereka menerima kesusahan. Saya tidak dapat membayangkan kalau Allah takdirkan darurat berlaku sekarang. Allahu Akbar. Nah, saya yakin yang pertamanya, sektor yang akan mendapat kesan yang agak teruk, di antaranya adalah sektor transportation. Kan, bursa saham pelabur akan lari disebabkan market berlaku volatility. Uncertainty ni membuatkan orang tak suka, membuatkan pelabur-pelabur ni akan hilang minat, akan hilang rasa keinginan untuk mereka bersama dengan kita. Maka benda-benda yang macam ni perlu diambil berat. Kita sama-sama doakan, boleh tak kita sumpah dan doakan semua ahli-ahli politik kita agar Allah memberikan kelapangan hati untuk fasa sekarang. Bukanlah merebut jawatan, bukan merebut untuk tengkolok sendiri, tetapi tolonglah untuk kali yang pertamanya, kalaulah boleh, agar mencari titik persamaan, agar boleh membantu menyelesaikan, meletakkan kebersamaan tadi untuk menyelesaikan isu COVID-19 terlebih dahulu. Yang kedua, isu kemiskinan. Yang ketiga, isu pengangguran. Barulah pergi kepada jawatan-jawatan yang kamu berkehendak. Tolonglah selesaikan 3 benda ini. Selagi mana tak selesai 3 benda ini, percayalah rakyat akan terus menderita. Umat Islam khususnya akan terus mendapat tempiasnya. Sehingga kan tuan-tuan, hari ini menjadikan kita bimbang-bimbang, termasuk daripada dalam kalangan hadis yang Nabi sebut. Nabi kata kadal faqru an yakuna kufran. Nabi kata kadal faqru an yakuna kufran, sesungguhnya kefakiran itu dekat dengan kekufuran. Jangan takut ni, bila kesusahan daripada 3 asbab tadi, pandemik COVID-19, kemiskinan dan juga pengangguran, mewujudkan kadar fakir yang lebih ramai dan menjadikan di situ wujudnya kekufuran yang semakin banyak. Na'udzubillah. Jadi boleh dah aminkan, sama-sama kita aminkan. Tidak kira lah warna parti politik mana pun, tak kira lah yang Islam atau bukan Islam. Mudah-mudahan Allah memberikan titik pertemuan dalam kalangan mereka berkat
hari lahir Nabi SAW, berkat bulan kelahiran Nabi SAW ini, agar hati mereka dididik dan dipandu untuk menumpukan terlebih dahulu kepada kemaslahatan rakyat Malaysia dan dunia khususnya. Maka mudah-mudahan mereka mengenepikan apa-apa pandangan dan benda-benda yang kita nampak yang membawa kepada kepentingan peribadi sahaja. Kan? Sebab musuh kita hari ni yang jelas adalah ni, pandemik ini. Bukanlah pada individu-individu tertentu. Sebab tuan-tuan, malu kita. Saya tak tahu macam mana saya nak cerita kepada anak-anak saya. Saya yakin suatu hari nanti bila anak saya semakin membesar, dia akan tanya tentang macam mana politik di negara kita. Wallahi, saya cakap tuan-tuan, saya malu dalam keadaan hari ini. Untuk saya bercerita kepada generasi saya kena mendatang ni, saya nak cerita kepada anak-anak saya, kalau inilah hal keadaannya. Kan? Nilai perjuangan itu boleh digadaikan hanya dengan satu kerusi jawatan sahaja. Kan? Hanya dengan sedikit duit sahaja. Maka malulah kita. Nah, amin ya rabbal alamin. Maka Nabi tak mencari salah orang. Hari ni budaya duk kira cari salah orang. Rosek sampai ke dalam kain. Rosek sampai ke dalam seluar. Habis kita nak mencari salah orang. Maka yang pertama, sama-sama kita cerminkan terlebih dahulu diri kita yang penuh dengan kekurangan, yang penuh dengan kemaksiatan, yang penuh dengan masalah-masalah yang kita pernah buat. Yang ketiga, kata Aisyah radhiyallahu anha, baginda Nabi SAW ini mempunyai sifat yang ketiga yang disebut dengan wala sakhaban fi aswaq. Nabi SAW ini sekali-kali tidak pernah kepada diri Nabi SAW ini bercakap dengan perkataan ataupun mengeluarkan perkataan-perkataan yang buruk. Ataupun Nabi takkan sakhaban fi aswaq ini adalah perkataan yang tinggi suara. Nah, macam orang duduk di pasar kan. Maksudnya tinggi dengan nada yang tinggi yang membuatkan orang boleh sakit hati. Nabi tak pernah ada perkataan tu. Nabi tak pernah mengeluarkan perkataan yang keji hatta kepada orang yang berbuat jahat kepada Nabi. Ada satu riwayat menceritakan macam mana Nabi SAW ini pernah dihadiri oleh seorang wanita. Seorang perempuan ni mai, dia ni orang yang dia tak suka kat Nabi. Dia benci Nabi SAW. Maka dia mai berjumpa dengan Nabi SAW di atas niat dia untuk nak bagi Nabi marah. Dia nak bagi Nabi marah. Minta izin naik sikit. Seseorang wanita ni dia datang jumpa dengan Nabi nak bagi Nabi marah. Sebab dia baca dalam kitab dia, dalam kitab ataupun ajaran-ajaran dia menceritakan Muhammad bin Abdullah ni orang yang utusan yang terakhir ni, dia ada satu sifat sabar yang luar biasa. Maka dia kata, aku nak try sendiri sabar tak mana sangat Muhammad bin Abdullah ini. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka dia datang bertemu dengan Nabi SAW. Ketika bertemu dengan Nabi SAW, dia bawa satu buah limau yang sangat masam. Dia bawa satu buah limau yang sangat masam. Maka bawa saja ketak sebab dia nak bagi Nabi. Nabi SAW marah. Maka ketika tu Nabi SAW duduk dengan para sahabat. Nabi duduk dengan para sahabat. Maka dia main, dia kata, wahai Muhammad bin Abdullah, ni aku nak bagi hadiah pada kamu. Nabi tak terima sedekah, tapi Nabi terima hadiah. So, dia bagi hadiah. Maka dia suruh Nabi makan lala tu juga. Nabi ni orang yang ada ilmu. Nabi tengok buah tu, Nabi pun tahu. Buah tu buah yang sangat masam. Tapi Nabi ni seorang manusia yang sangat besar hatinya, yang sangat baik akhlaknya, yang sangat menjaga perkataan-perkataannya. Maka Nabi SAW ketika duduk dengan sahabat, Nabi SAW makan buah limau tersebut, makan daripada ulas pertama kepada ulas yang kedua sampai habis. Sahabat jadi pelik. Dan perempuan tadi pun pelik. Kenapa berlaku kepelikan? Yang pertama, sahabat pelik sebab Nabi SAW takkan makan satu-satu benda tanpa berkongsi dengan orang lain. Ada riwayat mengatakan Nabi pernah dapat satu kurma. Allahumma samad, Nabi pernah dapat satu kurma, dan ketika Nabi mendapatkan kurma tersebut, Nabi pecahkan dan bahagi kepada sahabat-sahabat. Kurma tu kecil ya tuan-tuan. Kurma tu halus ya. Kurma tu kalau dalam kurma ni macam dia kecil lah. Tapi tetap Nabi kongsi. Tiba-tiba dapat buah limau yang ada ulas siap, Nabi tak bagi. Sahabat jadi pelik. Sebab Nabi bukan macam tu. Tapi Nabi makan satu sampai habis. Dan Nabi ucapkan terima kasih.
Kepelekan yang berlaku pada perempuan tadi sebab dia tahu buah tu buah yang masam. Kenapa Nabi tak marah? Sebab dia mengharapkan Nabi marah. Contoh kalau kita lah kan, kawan main perkena kita. Bagi makan Maggi yang samyang tu. Makan putih orang kentut tu, panas pedas dia tu. Berapi mulut ni, mulut kembang ni. Saya makan kali pertama Maggi pedas Korea tu. Ni rasa kembang mulut ni, rasa macam pencau ni, macam kena patuk ulang patuk ulang dekat bibir ni. Bengkak rasa panas pedas dia tu. Biasanya orang akan marah, tapi Nabi tak marah. Malah Nabi ucapkan terima kasih. Jadi perempuan tu rasa bersalah. Sahabat-sahabat Nabi pun setelah berlalunya perempuan tadi, maka sahabat Nabi tanya, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah bukan kebiasaan kamu, sebab biasanya kamu akan kongsi makanan dengan orang lain. Tapi tadi kamu tak share." Maka Nabi kata apa? "Wahai sahabat, ketahuilah bahawasanya perempuan yang datang tadi dia nak buat aku marah. Dia nak menguji kesabaran aku. Maka dia bagi buah yang sangat masam sehingga akan sepatutnya pada akhlak orang biasa, maka dia akan marah." Macam kita lah. Makan member kena kan. Buah cabai Melaka ataupun benda-benda yang membuatkan rasa yang tak best, mesti kita akan marah. Spontaneous kan. Tapi Nabi tak. Nabi masih lagi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mengucapkan terima kasih kepada dia. Jadi dia tu pula rasa bersalah. Sehingga kalau riwayat mengatakan ketika Nabi makan makanan yang masam tadi, Nabi masih jaga mimik muka dia. Kita kalau makan masam jadi macam mana tuan? Biasanya mata kita akan kecil je. Kan, makan masam tu dia nyek mata. Kita tu adalah dia panggil natural, benda yang semula jadi. Reflect daripada body kita ni, bila makan benda masam, dia akan mata ni akan kecil sikit. Kalau makan benda pedas, biasanya dia makan benda panas, dia akan nak buat keluar banyak. Macam itulah, jadi macam macam tu kan. Dia ada reflect dalam body language kita. Tapi Nabi nak abang kata nak jaga je waktu tu. Makan benda masam pun Nabi masih jaga. Mimik muka pun Nabi jaga. Kalau kita ni, kata apa ni masam sangat ni, nak bunuh aku kau kan, sebagainya. Tapi Nabi tak buat macam tu. Subhanallah. Tu hebatnya akhlak Nabi SAW. Dan hari ni kalau kita tengok, kita reflect, cerminkan dalam suasana politik negara kita. Kebanyakan kita hari ni banyak sakhaban fi aswah. Kita menyakitkan hati orang dengan perkataan mulut kita. Kita fitnah orang, kita canang orang, kita khibah orang, kita kata kawan tu jahat, kita kata kawan ni jahat. Kita terlupa untuk reflect, kadang-kadang kita lah yang paling jahat. Kan? Nabi SAW tak ada, ketika Nabi nak membangunkan Islam, Nabi tak memburukkan agama yang lain. Kan? Ketika Nabi nak bawa syiar Islam, Nabi SAW, Nabi tak pergi cerita pun, hampa tahu tak agama tu sesat, hampa tahu tak agama ni semua ni, depa ni. Nabi tak cerita, tuan-tuan. Sama dengan orang yang berniaga. Kan? Orang yang berniaga tak perlu untuk kita memburukkan peniaga-peniaga yang lain. Kadang-kadang, tuan beli produk saya ni bagus tuan, tak ada sekian-sekian. Produk yang tuan-tuan duk beli sekarang, tuan-tuan tahu tak ada merkuri, tuan-tuan tahu tak dia macam ni. Kenapa perlu memburukkan orang? Kenapa wujudkan persaingan? Bila wujudkan persaingan akan ada pihak kalah dan menang. Kan? Bila wujudkan dengan Allahumma samad, bila wujudkan persaingan, automatik dia akan ada pihak kalah dan menang. Maka jangan wujudkan pertandingan, jangan wujudkan perlawanan. Wujudkan kerjasama, complementary, saling melengkapi. Dia macam kita main game lah. Tu ada Imran Azmi. Macam main game lah tuan. Bila member toksik seorang, kan? Member Jamin Turbo ya, membuatkan kawan-kawan yang lain kesian kat dia. Kan? Member tak support dan sebagainya. Kan, member kata nak tolong, tapi tak tolong, duk farm hutan seorang-seorang, kan, duk niaga seorang-seorang, tanpa ada kerjasama, dia akan menjadikan kepada khosaknya dalam satu-satu masyarakat. Maka sebab tu pegang bagi elok. Ya, janganlah disebabkan kita nak menjual yang kita merosakkan orang lain. Janganlah sebabkan kita nak naikkan imej kita menidakkan hak orang lain. Janganlah disebabkan kita nak cerita kata mungkin apa kebaikan kita buat, kita menidakkan kebaikan orang lain. Masing-masing ada peranan di dalam kehidupan. Dalam pemain bola sepak ada penyerang, ada midfield, ada back, ada keeper. Keeper jangan salahkan penyerang. Sebab tugas penyerang ada tugas dia. Sama dalam kehidupan kita, ada carry, ada support, ada rumah, ada semua ada siap-siap. Kan? Semua ini nak apa? Nak melengkapi daripada satu kumpulan, nak melengkapi dalam satu permasalahan itu boleh dilengkapi daripada kesemua, daripada pihak-pihak yang terlibat. Masing-masing ada peranan dia. Jangan balah lah. Kan? Kalau kita nak berbalah dengan tugasan orang,
membuatkan kita akan jadi masalah. Kita akan duduk cermin dengan orang je, membuatkan kita tak boleh nak buat kerja kita. Okay, bila kita fokus kepada benda tu, membuatkan kita hilang fokus kepada matlamat dan tugasan hakiki yang perlu kita selesaikan. Maksud Nabi tak ada. Nabi nak buruk orang tak ada, nak salah orang. Nabi fokus kepada kerja buat Nabi. Bawa dakwah kepada orang. Tak mau terima, tak ada masalah. Nabi tak bermusuh pun dengan dia. Safwan bin Umayyah, lama mana Nabi berdakwah pada dia. Dan Safwan bin Umayyah anak kepada Umayyah bin Khalaf yang mati dalam perang Badar menentang tentera Islam. Bayangkan seorang anak yang dibesarkan melihat secara live bapak dia kena bunuh dengan umat Islam. Yang dipimpin oleh Nabi SAW ketika tu agak-agak marah dia. Marah. Berdendam dia dengan Nabi. Tetapi apa yang berlaku setelah perang Hunain dia masuk Islam? Adakah Nabi berdendam dengan dia? Tidak. Dia memimpin tentera Uhud. Membunuh lebih daripada 70 orang sahabat. Bersama dengan Khalid Al-Walid ketika tu yang belum masuk Islam kedua-dua ini. Maka sebagai panglima perang bunuh 70 orang sahabat Nabi. Sahabat baik Nabi Mus'ab bin Umair syahid. Pak saudara Nabi Sayyidina Hamzah syahid. Nusaibah daripada kalangan wanita juga syahid. Ketika tu, maka dalam keadaan adakah Nabi berdendam? Jawapannya tidak. Nabi tak berdendam. Nabi tak marah kepada mereka. Nabi tidak menyalahkan. Dan Nabi tidaklah menjadi toksik nak blame orang. Kalau menang bersama, kalau kalah bersama. Kalau jatuh bersama, bangun juga bersama. Bukan ketika menang dibangga-banggakan, ketika jatuh disalah-salahkan. Bila tim menang, sonok bangga. Bila tim kalah, hang punya pasal. Daripada menunjukkan hang punya pasal, letakkan ini adalah permasalahan aku yang perlu aku muhasabah, yang perlu aku betulkan, yang perlu aku perbaiki. Maka pegang yang ketiga, akhlak Nabi SAW. Sekali-kali tidak Nabi ada perangai yang suka kata ke orang, mengeluarkan perkataan yang kesat, mengeluarkan perkataan yang keji, tidak wujud dalam kamus kehidupan Nabi SAW. Maka sekali lagi kita doakan kepada semua ahli politik di Malaysia dan dunia, tidak menyalahkan orang lain, tak mengeluarkan perkataan-perkataan yang keji yang boleh merosakkan. Yang rosak adalah rakyat. Bila pemimpin menunjukkan teladan yang tidak baik, maka akhlak itu akan masuk ke dalam nadi dan denut-denut daripada kalangan orang-orang yang biasa ni. Rakyat marahin akan terikut. Bila dia punya perangai pemimpin duk buat huduh, biasanya pengikutnya juga akan jadi huduh. Kita sama-sama doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan, Allah memberikan manfaat kepada golongan-golongan ahli politik agar selepas ini tak perlulah bercakap buruk dah. Cerita yang baik-baik, kamu buat kerja apa, apa sumbangan kamu, sudah. Jangan cerita apa sumbangan orang, jangan tanya apa kelemahan orang, sebab percayalah setiap kullu bani Adam khata', setiap daripada anak Adam itu melakukan silap salahnya, ada kekurangannya. Baik, bersama dengan kita Encik Khairul pun ada bersama kita, sahabat dan guru saya ni. Depa artis dah lah ni, Encik Khairul ni. Subhanallah, boleh follow dia untuk tuan-tuan belajar tentang ilmu pembangunan perniagaan. Dan insya-Allah pada malam ni saya akan live bersama dengan Encik Khairul untuk sesi Maulidur Rasul, macam mana Nabi menguruskan pasukannya. Kita akan berbincang tajuk best ni khusus orang bisnes ni. Malam ni kita akan berbincang tentang macam mana Nabi uruskan pasukannya sehingga kan sampai 1400 tahun masih bertahan legasi daripada empire yang Nabi SAW bina. Macam mana Nabi ketika Nabi berdakwah, bisnes Nabi masih boleh berjalan, digerakkan oleh orang-orang di bawah Nabi SAW. Jadi malam ni insya-Allah kita akan berbincang bersama dengan sahabat saya Encik Khairul. Ni pakar dalam bab close sale, pakar dalam bidang perniagaan. Di bawah beliau ada beratusan ribuan peniaga-peniaga yang bernaung di bawah IK Circle ini. Jadi saya bawakan khas malam ni insya-Allah. Jangan lupa pada jam 9 malam. 9 malam jam malam ni insya-Allah untuk kita bersama dengan Encik Khairul dalam slot khas berkaitan cara urus tim bisnes tawan dunia insya-Allah. Macam mana cara nak uruskan tim, insya-Allah dengan asbab tersebut bisnes kita boleh melebarkan sayapnya insya-Allah. Maka baik, yang ketiga tadi kita dah bahas, ada 3 akhlak yang kita dah berbincang berkaitan Nabi SAW. Dan untuk makluman, anjuran program pagi ini adalah daripada KPI KWSP Seberang Jaya Pulau Pinang. Kami bersiaran daripada studio Darul Murtada. KWSP minta dari Ustaz boleh tak buat live di atas anjuran mereka. Saya kata insyaAllah pagi ini kita berbicara berkat dengan bulan kelahiran Nabi SAW. Saya pun nak tumpang juga, so kita buat. Dia idora, dia kata pukul berapa? Malam ni jam 9 malam insyaAllah. Malam ni bersama dengan Encik Khairul jam 9 malam. Mudah-mudahan memberikan kebaikan. Baik,
sebelum saya nak meneruskan lagi dua yang terakhir tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya nak minta jasa baik boleh tak? Last but not least, insya-Allah seramai mungkin 600 orang ni untuk bantu saya share ataupun tag nama kawan-kawan kita agar lebih ramai orang yang boleh menumpang kebaikan untuk sesi program kita pada pagi ni, untuk mudah-mudahan boleh mencecah kepada 700 orang. Mudah-mudahan insya-Allah, kita yakin dengan izin Allah, kalau tuan-tuan semua bantu saya, akan lebih ramai orang dapat faedah. Dan untuk makluman tuan-tuan, pada 29 dan 30 hari bulan kita akan adakan, mungkin boleh share screen? Boleh share screen? Tak boleh? Nak tunjuk petang 4am Club. Tak apa, tunjuk kat tepi tu. Tuan-tuan tengok ada satu link yang kita bagi di sebelah di komen tu. Saya nak minta tuan-tuan bantu saya untuk tuan-tuan sebarkan link berkaitan 4am Club. Nah, untuk 4am Club ni adalah yang ketiga dah kita buat. Program berkaitan, kita akan bangun jam 4 pagi untuk kita berbincang tentang satu buku khas yang saya dah siapkan berkaitan Nabi SAW. Untuk makluman, pendaftaran dah mencecah 500 orang buat masa ni untuk 4am Club. Ni bukan baru, kita dah buat beberapa kali dah. Boleh tanya kawan-kawan kita yang dah biasa ikut 4am Club ni. Kita bangun jam 4 pagi, kita akan ada bacaan Quran bersama-sama, dan kita akan ada slot tazkirah khas berkaitan akhlak Nabi SAW, perihal berkaitan anak-anak, cara mendidik anak gaya Rasulullah. Hari ni kita nak anak kita idolanya bukan pada pemain bola, bukan pada Blackpink, Lisa Blackpink lah, Jennie, bukan tuan-tuan. Kita bukan nak anak kita mengidolakan kiblatnya adalah kepada artis-artis, tapi kita nak idola dan kiblat kepada pedoman anak kita adalah Nabi SAW. Jadi saya nak mengajak tuan-tuan semua, insya-Allah jom daftar untuk 4am Club. Dia kata, Ustaz, yuran berapa? Baik, yuran ni hanya cuma komitmen RM20 sahaja. Kalau siapa yang ada masalah dan siapa yang aktif 2 hari tu dia bangun, boleh untuk nak buat refund, insya-Allah saya benarkan. Ini hanya komitmen. Sebab sejarah kita, kalau kita buat free, tuan-tuan daftar, tuan-tuan tak join. Sebab tak ada komitmen. Tuan-tuan ingat, dengan sebab tuan-tuan mendaftar, saya akan pastikan ada tim saya akan call tuan-tuan, insya-Allah. Ni dah ada 500 orang sekarang yang dah daftar. So saya mengharapkan, saya mengajaklah 500 orang yang ada dalam ni, siapa yang belum mendaftar, jom daftar 4am Club. 29 dan 30 kita akan bangun jam 4 pagi. Kita akan baca Quran sama-sama. Kita akan khiyamul lail. Yang ni bangun dengan khiyamul lail tu adalah bangun malam tu dah khiyamul lail. Siapa yang nak buat tahajud boleh tahajud, tapi slot yang kita aturkan 4 pagi pembacaan Al-Quran, dan juga kita akan ada slot khas tazkirah berkaitan tarbiyat aulad, pendidikan anak cara Rasulullah. Macam mana Nabi didik anak-anak. So saya nak tuan-tuan buat benda yang sama. Saya akan bangunkan anak saya, tuan-tuan akan bangunkan anak tuan-tuan 4 pagi. By hook or by crook, kita akan buat sama-sama. Biar anak tu bangun bukan 4 pagi, dia tidur dekat kita pun tak apa. Sama-sama kita hidupkan rumah kita jam 4 pagi tu dengan 4am Club, insya-Allah. Jangan lepaskan peluang, ada baki lagi 3 hari. Rebutkan peluang, dan malam ni pun saya ada live dengan Cik Khairul. Please lock the date. Pada siapa yang berniaga, tuan-tuan wajib join. Cik Khairul ni bukan kaleng-kaleng. Nelofor live dengan dia. 3-4 hari lepas Datuk Siti Nurhaliza. Ni artis lah level-level ni. Kita cuma tumpang untuk mudah-mudahan ada ilmu dan perkongsian daripada Encik Khairul, memberikan manfaat kepada kita semua, insya-Allah. So baik, berbalik kepada tadi, akhlak Nabi SAW yang keempat. Dan sambil-sambil tuan-tuan mendaftar 4am Club, akhlak Nabi SAW yang keempat adalah Nabi ni wala bisayyi'atin sayyi'ah wala yajzi bisayyi'atin sayyi'ah. Nabi SAW tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Mak rahmat Ramli Abe, tak apa, tak ada anak, tak ada masalah. Ajak jiran anak sebelah. Tak ada anak, tak ada masalah. Kita lah yang Allah sebut dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, peliharalah diri kamu wa ahlikum. Wa ahlikum pada orang yang ada anak, anak-anak zuriat. Yang tak ada anak adalah diri sendiri. Mudah-mudahan dapat kita bangun jam 4 pagi. Kita bangunkan semua anak-anak kita. Saya ingat pagi tu saya nak hadiah pada keluarga yang terbaik, pada anak-anak yang terbaik yang boleh bangun, saya nak hadiah PS5. Best tak tuan-tuan? So macam nak bagi PS5. PS5 akan lancar bulan 11 nanti. Maksudnya adik anak-anak kita yang boleh bagi komitmen 2 hari buat nota, tunjuk akhlak yang baik dalam tempoh sebulan, kita hadiahkan dia PS5 kan. Yang dia pakai air purifier tu kan. Taklah, satu belum difinalkan lagi hadiah, nak bagi hadiah apa, tapi insya-Allah saya akan bagi hadiah sesuatu kepada anak-anak kita ni.
Pada saya tak ada masalah pun harga PS5 baru 1,700. Kalau lah 1,000 dengan sebab 1,700 tu anak-anak kita boleh bangun tahajud, anak kita boleh tak tinggal solat, anak kita boleh betulkan akhlak dia, anak kita boleh jadi peribadi yang baik, maka tidak ada masalah untuk win-win situation insya-Allah. Saya tengok tarikh pelancaran PS5 dah 17 bulan 11. Tapi tak confirm lagi insya-Allah. Yang pasti ramai-ramai kita bangunkan anak kita pada 29 dan 30 hari bulan nanti insya-Allah, mudah-mudahan. Allahumma salli ala Muhammad. Maka yang keempat akhlak Nabi tadi adalah wala yajzi bi sayyi'atin sayyi'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali-kali tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan. Orang buat jahat kat Nabi, orang fitnah Nabi, orang tuduh katakan Nabi ni adalah ahli sihir, orang tuduh kata Nabi ni orang yang menipu, dan orang tuduh Nabi ni buat ajaran sesat, orang tuduh Nabi ni macam-macam, tapi sekali-kali tidak Nabi pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Ada riwayat dalam Sahih Bukhari menceritakan seorang wanita yang istikhamah dia memaki hamun Nabi. Baling najis dekat Nabi, letak benda-benda yang menghalang perjalanan Nabi. Setiap hari dia buat benda tu. Dia akan ludah Nabi, dia akan buat macam-macam. Sampailah pada peringkat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Suatu hari Nabi lalu di tempat yang sama, rutin yang orang perempuan Yahudi tadi buat tu tak ada. Maksudnya dia tak ada, tak ludah, tak maki hamun, tak letak sampah, tak buat, tak menghalang perjalanan Nabi. Ketika Nabi melalui kawasan tu, Nabi rasa tak selesa dan Nabi patah balik. Pergi tanya jiran-jiran, mana perempuan yang selalu duk kata, duk herdik, duk hina aku tadi. Bayangkan tuan-tuan, orang yang selalu kata kat kita tiba-tiba jatuh sakit. Kalau kita buat apa tuan-tuan, mungkin kita pergi depan rumah dia, kita akan jerit, itulah kurang ajak sangat. Itulah duk kata kat aku, kata lagi, kata, masuk kan. Patutnya biasanya macam tu, tapi tak. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana Allahumma salli alaihi orang perempuan Yahudi yang selalu duk kata kat Nabi, baling najis dekat Nabi, ludah Nabi tadi dalam keadaan kesakitan, dalam keadaan uzur, Nabi SAW datang menziarahi dia. Saat Nabi memberi salam Assalamualaikum, memberikan salam ke atas perempuan Assalamualaikum tadi, maka perempuan tadi kenal suara tu. Dia terkejut. Dan saat melihat yang masuk datang menziarahi dia adalah baginda Nabi SAW. Subhanallah. Kan? Tak tercapai akal kita betapa mulianya Nabi SAW. Orang buat jahat, orang kata, orang buat macam-macam, tiba-tiba Nabi datang ziarah dia. Nabi memuliakan dia. Nabi datang dengan buah tangannya, Nabi datang dengan akhlak yang baiknya, Nabi datang dengan perkataan yang baiknya. Kan? Tanpa sedikit pun Nabi mengungkit daripada kesalahan dan keaiban ataupun perkara-perkara buruk yang dia buat kepada Nabi. Dan apa yang berlaku tuan-tuan? Perempuan Yahudi tadi mengucap kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammad Rasulullah. Bersaksi dia bahawa tidak ada Tuhan selain daripada Allah dan Nabi SAW sebagai utusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tuan-tuan, saya yakin semua kita dalam ni ada orang yang bermusuh dengan kita. Ramai orang yang mungkin tak suka kat kita, ramai orang yang mungkin benci kita, ramai orang yang kita sendiri benci dia, ramai orang yang kita mungkin sendiri tak suka dekat dia. Tetapi tuan-tuan, sampai bila benda ni nak kita bawa-bawa? Saya sendiri secara peribadi ada orang yang saya tak suka dan ada orang tak suka kat saya. Tak ada masalah tuan-tuan. Sebab dia tak suka kat kita itu kita ambil sebagai mungkin banyak kesalahan dan kelemahan kita. Sebab tu dia tak suka kat kita. Dan sama juga kita pun pandanglah dengan sudut yang berbeza. Kita tak suka kat dia sebab apa? Sebab mungkin kita nak bersaing dengan dia. Kita nak menambah nilai dalam kehidupan kita agar kita boleh jadi macam dia. Kita nak menambah nilai dalam kehidupan kita agar kita boleh exit, kita boleh potong dia. Daripada kalau dia boleh derma 100, kita nak derma 1000. Kalau dia derma 1000, kita nak derma 10,000. Kalau dia buat solat sunat hajat tak pernah tinggal, kita akan buat juga. Dan kita akan tambah bilangan rakaat. Kalau dia tak pernah tinggal solat tahajud, kita akan bangun tahajud juga. Maka kita tak suka tu di atas sebab apa? Kita nak tambah nilai dalam kehidupan. Maka sebab tu tuan-tuan rahmati Allah, dalam kehidupan sehari ini senang je. Hari ini kalau kita buat baik pada orang, Allah akan bagi kebaikan kepada kita walaupun bukan daripada tangan-tangan manusia. Hatta Ustaz Ibn Liu buat baik pun ramai ada orang yang petikai dia. Ramai ada orang yang tak suka kat dia, ada. Tidak dinafikan ramai orang yang cinta, kasih kepada dia, tapi ada juga makhluk-makhluk Allah yang Allah bagi perasaan yang tidak baik, perasaan hasad dengki yang benci kepada golongan-golongan yang macam ni. Saya pun tak tahu kenapa dia benci. Kadang-kadang tidak ada sebab pun dia benci. Benci itu tidak ada alasan pun. Benci itu di atas kebencian semata-mata. Maka sebab tu dalam kehidupan kita hari ini kita pun buat benda yang sama. Dan yang terakhir Nabi SAW, wala ya'fu wa yasfahu, walakin ya'fu wa yasfahu. Nabi SAW sekali-kali tidak dalam keadaan ketika orang buat jahat, Nabi tak balas jahat. Dan bukan sekadar Nabi tak balas jahat,
Nabi memberikan kemaafan walaupun orang buat jahat ke atas Nabi SAW. Ini benda yang paling susah. Saya pun masih belajar benda tersebut, dan saya yakin jauh lagi dia nak boleh capai apa yang diteladankan oleh Nabi SAW. Nabi memaafkan orang. Tadi ada orang kata ni apa ni tok guru duk berpakat dengan ni. Tuan-tuan, berkhilaflah setara mana pun kita, jangan sampai menidakkan hak silaturahim. Maksudnya kita ni nak bergaduh tara mana pun, tuan-tuan, pegang satu je. Kita sama-sama mengucap kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Nah, maka usahakan untuk kita mencari titik persamaan. Sama-sama kita doakan kepada semua ahli politik kita agar Allah memberikan satu titik persamaan, meletakkan kebersamaan sekarang adalah fokusnya kepada penyelesaian isu pandemik COVID-19, yang kedua isu kemiskinan, yang ketiga isu pengangguran. InsyaAllah selesai 3 benda ni, kamu teruslah berpolitik dengan cara yang kamu nak, tetapi tolonglah untuk kali ini saya dengan rendah hati, saya harap boleh daripada kalangan pemimpin ahli politik kita menjernihkan semula keadaan daripada kekusutan, keruhan-keruhan yang membuatkan defeknya bukan pada mereka, defek ataupun kesan tanggungan konsekuensesnya adalah kepada kalangan rakyat bawahan, khususnya golongan-golongan marhain yang telah terputus hasilnya, yang dah kena VSS, yang tak boleh berniaga di jalanan, yang kedainya terpaksa ditutup, yang anaknya tidak boleh pergi ke sekolah dan tidak boleh belajar, membuatkan dia susah nak bekerja sebab nak tinggal anak seorang-seorang di rumah. Kan 2-3 hari lepas keluar pergi kedai pun anak jatuh tingkat 15 sampai meninggal dunia. So semua ini akan menjadi kebimbangan. So kita harapkan semua kembalilah bertaut dengan akhlak Nabi SAW dalam kehidupan, dalam perniagaan, dalam politik, dalam rumah tangga, sehinggalah dalam kehidupan dan kematian kita. Tidak ada akhlak yang lebih baik daripada akhlak Nabi SAW, maka peganglah ini sampai mati insya-Allah. Jadi seperti yang saya janjikan, alhamdulillah tadi kita dah capai 500 orang. So kita akan hadiahkan buku kepada semua insya-Allah. So malam ni pukul 9 tuan-tuan datang, saya akan sediakan buku tersebut untuk diambil dalam link-link yang akan disediakan. Jam ni jangan lupa jam 9 malam. Kalau tuan-tuan yang sibuk pun tak apa, datang dengar untuk ambil buku tu je. Nah, buku berkaitan Nabi SAW, biografi tentang Nabi SAW insya-Allah. So malam ni jam 9 malam saya akan siapkan link untuk diberikan untuk buku junjungan besar Nabi SAW, utusan terakhir, baginda seorang manusia yang penuh dengan rasa cinta. InsyaAllah saya hadiahkan kepada tuan-tuan pada malam ni jam 9 malam. Kalau sibuk macam mana pun, ambil link tu sekadar malam ni, lepas tu nak tutup lah link malam ni. Nah, jangan lupa temu janji kita pada malam ni jam 9 malam insyaAllah. Bersama dengan Encik Khairul. Untuk solat kita pada malam ni, saya khaskan adalah solat pada orang-orang berniaga. Tapi pada orang yang tak berniaga pun tak apa, untuk kita tengok macam mana Nabi menguruskan manusia. Macam mana kita boleh uruskan manusia agar dia menjadi orang yang hebat. Kalau kita orang sebagai peniaga, kita ada agent, stokis, kita ada macam-macam, leader dan sebagainya, seuruskan dia insya-Allah, Allah akan memberikan kemurahan rezeki kepada kita. Sebab itu adalah janji Nabi SAW. Barang siapa nak dimurahkan rezeki dan panjang umur, falyasil rahimahu, maka hubungkan kembali silaturahim. Maka ni poster yang ada tuan-tuan tengok, khas sempena Maulidur Rasul, urus tim bisnes tawan dunia insya-Allah bersempena dengan hari kelahiran Nabi SAW. Dan siapa yang belum mendaftar, saya jemput untuk tuan-tuan mendaftar di 4am Club Challenge 3.0 pada 29 dan 30 hari bulan. Tema kita, didik anak champion gaya Rasulullah. Kita akan membahaskan hadis-hadis macam mana Nabi mendidik anak Nabi, macam mana Nabi SAW ajak untuk para sahabat didik anak-anak mereka dalam tarbiyatul aulad. Pendidikan parenting ini sangat penting untuk kita bahaskan pada 29 dan 30. Kita akan baca Quran sama-sama dan kita akan menelusuri kehidupan baginda Nabi SAW. Jangan lupa malam ni jam 9 malam saya akan bagi hadiah buku kepada tuan-tuan semua insya-Allah. Buku yang telah kita siapkan. Nah, saya akan bagi link pada malam ni sebab hari ni saya pagi ni mungkin tak sempat, sebab tadi pun saya just nak bagi hadiah je, tak sempat untuk siapkan link dan sebagainya. Tapi jangan bimbang, malam ni kita bertemu insya-Allah. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, atas kelemahan daripada kedai ilmu yang bercakap, sama-sama kita doakan yang terbaik untuk Malaysia dan dunia secara umumnya. Kepada pemimpin-pemimpin kita, mudah-mudahan Allah memberikan titik persefahaman dan pertemuan
kurangkan perbalahan pergaduhan, kurangkan kontroversi, perbanyakkan dari segi memberi kebaikan dan manfaat kepada ummah, insya-Allah. Jadi sekadar itu dulu, insya-Allah kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah subhanakallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wasabaru. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami, kedua ibu dan ayah kami, guru-guru kami, pemimpin-pemimpin kami, jaran tetangga kami, sama ada dalam keadaan kami sedar atau kami tak sedar, ya Allah. Ya Latif, lembutkan hati kami keras dengan dosa dan maksiat yang telah kami lakukan, ya Allah. Ya Allah, tangan yang kami tadah pada pagi, tangan yang banyak buat dosa, tangan yang banyak melakukan maksiat, ya Allah. Ya Allah, kalau kau tak ampunkan kami, ya Allah, kami takut kami akan diazab dengan azab yang pedih, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, ya Allah. Andai ada dalam kalangan kami yang mungkin hari ini yang banyak buat kemaksiatan, dosa-dosa yang terdahulu daripada mata kami, telinga kami, lidah kami, perut kami, maka ampunkan sekalian dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, kami berhimpun pada pagi ini, ya Allah, di atas berkat bulan kelahiran-Mu, ya Allah, bulan kelahiran Nabi SAW, Rasul yang kau cintai, ya Allah. Maka ya Allah, kau datangkan rasa cinta mahabbah dalam hati-hati kami kepada junjungan besar Nabi SAW. Kau datangkan rasa cinta tersebut juga kepada anak-anak kami, zuriat-zuriat kami, agar mereka mengasihi Nabi SAW. Ya Allah, berkat bulan Rabiul Awal ini, ya Allah, kami mohon kepadamu, ya Allah, kau berikanlah kefahaman dan kecintaan mahabbah tentang kehidupan Nabi SAW, agar dapat kami teladankan, kami contohi dalam panduan kehidupan kami, ya Allah. Ya Allah, janganlah ada kiblat daripada idola yang lain selain daripada Nabi SAW dalam kehidupan kami dan anak-anak kami, ya Allah. Pada kami yang sakit, kau sembuhkanlah penyakit kami. Pada kami yang jahil, kurniakan kefahaman ilmu kepada kami. Pada kami yang mungkin makan harta yang haram, riba, rasuah, syubhah, yang masih meninggalkan solat, ampunkan sekalian dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, kami mohon ada ruang waktu agar pertemuan kami dalam majlis ilmu ini kekal sampai kami mati, ya Allah. Sesibuk manapun kami, ya Allah, janganlah kau cicirkan kami dalam majlis ilmu untuk kebaikan ini, ya Allah. Ya Allah, kami mohon doa yang khusus kepada semua guru kami, ya Allah. Dan kami mohon doa yang khusus kepada ahli-ahli politik yang ada dalam negara kami dan secara di dunia ini, ya Allah, agar diberikan keimanan dan istiqamah untuk mereka buat baik, ya Allah, bukan merebut daripada pangkat dan jawatan, ya Allah. Ya Allah, kami takut, ya Allah, dengan perbuatan tamak halaba daripada kalangan mereka akan menzalimi daripada ramai rakyat-rakyat ataupun orang yang marhain ini, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.